Perhimpunan Agung Wanita Pemuda dan Puteri untuk tahun 2021. Kita buat tahun 2022. Banyak tertangguh-tangguh kerana pandemik 19. Tahun ini kita tidak lagi mengadakan separa perwakilan, semuanya datang ke sini. Tetapi kita menggunakan banyak dewan. Kerana dalam Dewan Merdeka masih lagi kita mengikut SOP yang telah ditetapkan, penjarakan ditetapkan. Jadi kita menggunakan banyak dewan-dewan lain. Okeylah, apa nak tanya? Malah nak cakap. Ada apa-apa nak tanya? Intipati saya tadi, saya menegaskan betapa UMNO mesti mendakap suatu cara baru. Terutamanya kita berhadapan dengan golongan milenial yang mana mereka ini tidak mempunyai sentimental attachment terhadap UMNO. Kalau setakat nak beritahu UMNO ni parti Melayu terbesar, UMNO ini memerdekakan negara, UMNO ini, UMNO itu, mereka dia tidak akan terima. Kepada mereka nak melihat apa yang akan ada untuk mereka. Itu sebabnya saya sebutkan tadi, UMNO mesti mengadakan satu visi baru. Visi yang konstruktif. A common agenda for common future. A common agenda for common future. Untuk kita kebersamaan kita. Kita mesti mengadakan suatu visi yang mana keterbukaan kita untuk kita bersama-sama hidup dalam negara yang majmuk. Saya sebut tadi kemajmukan itu penting. Ya. Kalau UMNO nak mendapat kepercayaan, UMNO selama ini mendapat sokongan kuat daripada pengundi-pengundi daripada luar bandar dan separa luar bandar. Tetapi orang Melayu sekarang banyak dah di bandar kan. Proses urbanisasi kan. Proses perbandaran berlaku begitu cepat. Ramai orang Melayu yang sekarang ni dah lebih duduk di bandar. Dan satu kelemahan ataupun setback bagi UMNO ialah macam mana kita untuk dapatkan sokongan daripada pengundi di bandar. Kerana pengundi di bandar ni ramai juga Melayu. Ramai yang duduk di sana. Kita yang membandarkan orang Melayu, kita yang memodernkan orang Melayu, tapi akhirnya kita tidak dapat mendakap dan sokongan mereka. Jadi ini perlu kita fikirkan juga. Kerana kita punya pengundi tegar semakin lama semakin merosot. Dan yang penting sekali ialah untuk kita dapat menubuhkan kerajaan yang mantap, yang kuat, yang stabil. Kita tidak boleh lari daripada realiti negara ini, negara yang berbilang kaum. Masyarakat majmuk dia. Yang mana kita perlu bersama-sama membina negara ini. Itu sebab saya katakan tadi, a common agenda for common future. Ya, untuk kita sama-sama membina negara ini. Jangan kita buat pakatan sana, pakatan sini. Akhirnya very much, apa orang katakan, untuk kita berkuasa, power centric. Kita tidak memikirkan pengundi, kita tak fikirkan masa depan negara. Tapi sentiasa memikirkan macam mana nak terus berkuasa. That is not good. Orang dah boleh berfikir, orang dah boleh melihat dan orang boleh menilai. Jadi ini perlu dilakukan antara 4 perkara yang saya katakan tadi. UMNO mesti kalau nak menang, kalau nak diterima dan untuk dipercayai oleh masyarakat Malaysia yang majmuk ini, kita mesti berubah. Ya, untuk kita pastikan kita merupakan parti yang berubah. Sekarang ni UMNO dah menjadi sebagai parti yang mendukung reform. Ya, institutional reform kita buat. Ya, orang kata UMNO ni dulu penuhi oleh mereka-mereka yang dinosaur. Tapi dalam pilihan raya kita tengok baru-baru ni di Melaka, penampilan orang-orang muda amat jelas sekali. Ya. Ini tak pernah terjadi sebelum ni. Di Melaka, di Johor, kan, penampilan orang muda kita lihat, kita bawa mereka-mereka yang berkaliber, mereka-mereka yang mempunyai latar belakang yang baik, dan mereka-mereka ini perlu kita segerakan untuk diketengahkan. Ya. Baik puterinya pun begitu juga. So ini yang telah pun kita buat dalam UMNO untuk kita
jelaskan, untuk kita tunjukkan kepada masyarakat di sana bahawa yes, kita berubah. Kita telah belajar daripada kekalahan kita pada 2018. Antara sebabnya adalah kerana kita dilihat sebagai parti yang dah tak relevan. Parti yang dah kaku, yang tidak ada langsung buat melihat bahawa isu nak jadi sebagai idea based parti tak ada macam-macam. So ini yang sedang berlaku dan insyaAllah kita akan pastikan UMNO akan terus berubah mengikut zaman dan citra rasa semasa rakyat Malaysia. Okey, ada apa? Tadi itu soalan. Pertama mengenai mufakat nasional. Apakah pendirian UMNO terhadap mufakat nasional dan kenapa perlu diadu ke dalam pada kegiatan ekonomi rakyat masih hidup? Mufakat nasional itu dia belum ada lagi penutup dia. Ya, dia belum tamat lagi. Kita kalau mengaji kita tamatkan kan ya. Dia belum tamat walaupun dah sampai ayat akhir tapi belum kita khatamkan ya. Jadi elok kita sama-sama berfikir ya. Tetapi kita perlu jelaskan seperti yang saya katakan tadi, kita cuma akan bersama dengan yang setia. Bukan orang yang main banyak kolam ya. Yang akhirnya nanti ramai orang akan keliru dan kita sendiri saya takut kita keliru ya. Berkenaan dengan apa tadi? PRU15, saya sebagai pengarah pilihan raya, saya bercakap ya. Saya pengarah pilihan raya parti. Bagi saya, kita mesti mengadakan pilihan raya tepat pada masa dan waktu yang strategik. Ya. That's why saya katakan tadi dari segi falsafah ketenteraan, you must strike while your enemy is weak. Strike while the iron is hot. Kan ada peribahasa orang putih kan? Jangan kita dah sejuk, kita punya iron nak gosok apa kan? You want to wait until your enemy regroup and they work together, susah kan? Jadi kita tak boleh macam tu. Kita mesti lihat, kita mesti kaji dan kita mesti perhatikan. Not only diri kita tapi kita mesti, orang kata, menilai kekuatan lawan kita. Bagaimana kekuatan dia, di mana kelemahan dia. Sekarang ni saya rasakan, saya boleh katakan bahawa parti lawan seperti Pakatan Harapan dan yang lain-lain tu berada dalam berkecamuk. Sehingga kan pengerusi kepada parti Pakatan Harapan bertanding di Johor tidak menggunakan lambang parti dia. Dia gunakan lambang parti dia sendiri. Jadi jelas menunjukkan bahawa masing-masing cuba untuk melepaskan pucuk masing-masing. Ya. Jadi ini masanya untuk kita, orang kata, meninjau dan mengambil kesempatan untuk kita memanggil ataupun mengadakan pilihan umum. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, pembubaran parlimen ini adalah di atas perkenan agung ya. Dan yang akan menasihati agung, yang di-Pertuan Agong adalah Perdana Menteri. Jadi perkenan agung lah, kalau agung perkenan, bubarlah parlimen. Kalau tak perkenan, tak jadilah bubar kan. Jadi kita sebagai parti, ini kehendak kita. Saya pula sebagai pengarah pilihan raya parti, saya merancang strategi supaya parti menang dalam pilihan raya. Ya. Jadi jangan pula kata saya ni mengada-ngada ke apa, tidak. Bagi saya pengarah pilihan raya. Tugas saya menyusun strategi. Tugas saya untuk mengatur strategi parti. Now it is a time for us to strike. So, bincanglah elok-elok. Jadi biarlah kami di peringkat kepimpinan tertinggi parti berbincang bersama-sama. Kan? Apa baik, apa tidak baiknya kepada parti. Apa untung, apa ruginya kepada parti. Kan? Jadi itu perlu kami bincang seterusnya lah. Dan of course, Agung mesti perkenan. Ya. Sebab constraint tempat. Sebab tempat tak mengizinkan. SOP. Cakap bersopan lah kan. Alright. What is that you want to say? Adakah semua kebanyakan ini ubahkan parlimen dan buat ini sebab dia memang berkata tak boleh just ini ubah
Akar umbi parti memang melihat bahawa keadaan ataupun masa yang paling sesuai ialah sekarang. The feel good feeling tu memang ada kan, dan juga rentetan daripada Melaka ke Johor. Dan dalam keadaan sekarang seperti yang saya katakan tadi, keadaan parti lawan dalam sesama mereka tidak bersefahaman, maka ini masa yang paling baik. Jika tidak, kan nanti mereka telah pun, orang kata dah sampai mereka cium-cium mulut, mati kita. Jadi, macam dulu pilihan raya ke-14, Tun Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Who would imagine that Tun Mahathir and Anwar Ibrahim boleh cium mulut? Umpama lah kan, jangan dapat tulis nanti, you literally je translate my cium mulut nanti. Boleh bekerjasama kan? Okay? Grassroots? Okay. They are for it. Thank you. Tidak apa. Saya bukan menyokong, memang saya tempat nama itu. I'm not menyokong. Pengarah-pengarah dia. Itu memang kita punya agenda yang telah pun kita tetapkan supaya tenaga muda yang sezaman dengan zaman sekarang perlu diketengahkan segera, ya, untuk citra rasa mereka. Dan ini akan menunjukkan bahawa UMNO itu semasa dengan zamannya. Ya. Jadi itu yang kita sedang buat. Okay? Alright. Ya. Wallahu alam, saya tak tahu. Ya. Tapi kalau mereka boleh baca apa yang saya cakap malam ni, saya katakan, I think that should be the right thing to do. Boleh jadi, sebab jawatan kuasa usul ialah naib presiden yang kedua. Dia yang akan membentangkan usul apa yang nak dibentangkan dalam Perhimpunan Agung pada kali ini. Dia datang daripada jawatan kuasa usul. Kerana jawatan kuasa usul ni mengumpulkan segala usul-usul yang telah dibuat di seluruh bahagian, di 191 bahagian, yang tak tanda satu saja, 190, ya, iaitu Tanah Merah digantung. Maka jawatan kuasa usul punya jawatan kuasa mengumpulkan dan kita telah mengkategorikan. Ya, mengkategorikan mengikut sektor-sektor dia, mengikut jumlah dia. Jadi, selalunya begitulah kita punya usul, itu mencorakkan apa yang dah diputuskan di peringkat bahagian-bahagian yang dibawa di peringkat negeri. Ya. InsyaAllah, saya pun tak tahu apa usul dia. Ya. Tapi mengambil cue daripada apa yang saya cakap malam ni, saya rasakan it should be discussed also lah, kan? Alright. Cukup? Thank you. Terima kasih. You can cook excellent. I love it. I had the same friend.